دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتحنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب التوبة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم والفهم وأبواب الجنة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم أنزل علينا يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأسقام والأمراض فتبرأ 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 بإذن الله. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة سؤالا، وكرمك كاف عن مقالنا، أكرمنا بحق الفاتحة مقالا، وحصل ما في ضمائرنا وهو شفاء لأمراضنا ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين. Engkau ampunilah ya Allah segala dosa kami, kedua ibu bapa kami, sanak saudara kami, adik-beradik kami, kaum kerabat kami dan sahabat keturunan kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami ya Allah, guru-guru kami, anak-anak didik kami, anak-anak didik kami ya Allah, dan seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan muslimat ya Allah, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada diri kami, pada ahli keluarga kami, pada ibu ayah kami, pada guru-guru kami, pada sahabat-sahabat kami, pada sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa bergabung pada malam dan siang untuk membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Turunkanlah kepada kami kesembuhan ya Allah, syifa dan penawar dari sisi-Mu ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit fizikal kami, penyakit yang ada pada hati kami dan akal fikiran kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah, jika ada orang yang berdosa di kalangan kami, Engkau ampunkanlah. Jika ada orang yang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita di kalangan kami, Engkau bahagiakanlah. Jika ada orang yang dalam kesempitan di kalangan kami, Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang menghadapi peperiksaan, Engkau kurniakanlah kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang sedang bermusafir di kalangan kami, Engkau sampai dan selamatkanlah. Jika ada orang yang memohon kepadamu ya Allah, sebarang hajat dunia dan badannya ada kebaikan di akhirat, maka Engkau laksanakanlah, Engkau kabulkanlah permintaan, Engkau permudahkanlah segala urusannya ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, ya Allah, seluruh sahabat pencinta Al-Quran, ya Allah, agar kami setia dan sentiasa istiqamah, komited dan komitmen untuk menyertai program-program yang dianjurkan oleh sahabat pencinta Al-Quran. Kurniakanlah kami kefahaman yang baik, ya Allah, hidupkanlah mata hati dan fikiran kami, ya Allah, untuk menghayati dan memahami segala yang kami pelajari, ya Allah. Seterusnya Kau kurniakanlah hidayah dan bimbingan untuk kami amalkan apa yang telah kami pelajari, ya Allah. Mudah-mudahan dengan wahana ataupun dengan jalan ini, ya Allah, kami mendapat ilmu yang diberkati, seterusnya mendapat hidayah dan bimbingan daripada-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berkatilah, ya Allah, ahli-ahli dan sahabat pencinta Al-Quran yang sentiasa menyalurkan sumbangan sedekah dan wakaf mereka ke tabung sahabat pencinta Al-Quran. Jadikanlah segala sedekah dan pengorbanan mereka ini satu timbangan yang berat bagi hasanat, bagi timbangan kebaikan mereka, timbangan kebajikan mereka di akhirat kelak. Kurniakanlah kerahmatan dan keberkatan kepada mereka dari dunia lagi, ya Allah. Kau kurniakanlah keselamatan dan keamanan kepada mereka semua, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaruhu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tada wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Pada malam ini insya-Allah kita sambung ayat yang ayat yang ke-23. Insya-Allah yang berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu, yakni menciptakan untuk kamu pendengaran, kemudian penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu, yakni orang-orang yang bersyukur. Jadi itu ayat yang kita nak tadabbur pada malam ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkasnya tafsir ayat ini. Ayat ini nak menerangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memulakan, ya, yang berkuasa untuk memulakan penciptaan sesuatu ataupun seluruh makhluk daripada tiada kepada ada, tanpa bantuan sesiapa pun. Maknanya hanya Allah sahaja. Jadi manusia jangan mendabik dada mengatakan dia mencipta. Kemudian dia mengatakan tidak ada orang yang pernah mendahului ciptaannya. Itu bohong sama sekali. Ya, itu adalah dakwaan semata-mata kerana hanya Allah sahaja yang memulakan penciptaan segala-galanya daripada tiada kepada ada. Adapun manusia, ia telah dimulai oleh orang terdahulu, tetapi kita hanya merevolusikan ataupun mengembangkan ciptaan yang sedia ada. Jadi dalam ayat ini ia menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, Allah menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan melakukan apa-apa sahaja. Dan dalam ayat ini juga menjelaskan tentang ciptaan manusia ini. Ya, ciptaan ataupun kejadian manusia ini yang disempurnakan dengan 3 anggota utama yang paling penting, yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, 3 anggota utama yang dinyatakan dalam ayat ini itu ialah pendengaran, wa ja'ala lakum sam'a, iaitu pendengaran, wal absar, iaitu penglihatan, dan yang ketiga ialah wal afidah, iaitu hati. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itulah anggota utama yang Allah sebut dalam ayat ini. Kemudian dapat kita fahami juga daripada ayat ini, pendengaran adalah alat untuk mendengar, ya. Alat untuk mendengar. Dengar apa?
mendengar ayat-ayat suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk memberi pengetahuan supaya kita ini kenal dan cinta kepada Allah. Maksudnya melalui pendengaran kita dengar pengajaran dan ilmu yang disampaikan, ayat-ayat yang dibacakan, untuk tujuannya ialah untuk kita mengenal, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pendengaran sebelum penglihatan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, perhatikan ayat ini, susunan ayat ini. Allah letak pendengaran dulu, telinga dulu, dengar dulu, kemudian baru Allah letak penglihatan. Ya, jadi kerana apa? Kerana ia lebih penting daripada penglihatan. Pendengaran itu lebih penting dan jalan yang utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab tu cikgu kata dalam kelas dengar elok-elok, dengar elok-elok. Mak ayah kata dengar cakap guru, dengar cakap ustaz, dengar orang tengah mengajar tu dengar. Bukan tengok, sebab tengok belum tentu ada perhatian. Tapi bila dengar dia ada perhatian sekali dengan tengok. Tapi kalau tengok saja telinga tak dengar, itu perkara lain pula. Jadi pendengaran sangat utama, ya, ataupun jalan yang utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa kita dapat buat satu perbandingan lah, kita katakan. Sekiranya kita mengajar orang yang cacat pendengaran dan orang yang cacat penglihatan, kita akan dapati orang yang cacat penglihatan ini lebih mudah menerima ilmu berbanding orang yang cacat pendengaran. Kerana dia dengar, dia mendapat maklumat dan maklumat itu lebih banyak masuk melalui telinga. Berbanding orang yang cacat telinga, maknanya dia pekak, dia tak dengar. Macam mana? Dia nak dengar arahan, dia nak dengar perintah, suruhan dan cegahan, larangan dan sebagainya. Jadi tak boleh. Susah sekali lah untuk mengajar orang yang cacat pendengaran. Kan? Jadi itulah antara hikmahnya mengapa kita lihat, ya, para Nabi tak ada yang pekak. Kalau kita belajar sejarah, kita tengok Nabi-Nabi tak ada, ya, Nabi-Nabi yang ada masalah pendengaran. Sebab apa tak ada? Mustahil Nabi ini ada masalah pendengaran, kerana pendengaran itu adalah jalan utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Nabi pekak, Nabi tak dengar, macam mana nak sampaikan pula wahyu? Kenapa? Kerana dia tak dapat dengar. Tak dengar, macam mana nak dapat mendengar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada Nabi yang pekak. Kerana pekak ini ataupun tidak mendengar ni ataupun cacat pendengaran ni adalah satu orang kata perkara yang menafikan kenabian. Tak boleh. Tidak boleh ada Nabi yang tidak mendengar. Tetapi ada tak Nabi yang buta? Jawapannya ada. Ya, ada. Kan? Contohnya Nabi apa? Nabi apa yang buta? Nabi Yaakob. Kan? Cerita sejarah sikit, sirah sikit. Nabi Yaakob, kan? Nabi Yaakob buta. Lama tak? Lama, dalam tempoh 20 tahun. Sebab apa Nabi Yaakob buta? Sebab Nabi Yaakob menangis kerana Nabi Yusuf dikatakan mati oleh abang-abangnya, kerana Nabi Yusuf dibaham serigala. Itu penipuan adik-beradik yang berlaku satu ketika dulu. Jadi Nabi Yaakob tak percaya, tapi Nabi Yaakob tidak boleh membuktikan, tapi berdasarkan kepada firasat seorang Nabi yang Allah berikan kepada dia, dia percaya Nabi Yusuf tak mati. Cumanya menjadi fitrah dan lumrah dia akan bersedih kerana anak tu tak ada. Begitulah. Jadi Nabi yang buta ada, Nabi yang pekak tak ada dalam sejarah. Baik. Jadi walaupun begitu, walaupun orang kata kita kata pendengaran sangat utama, sangat penting, ilmu juga dapat diperolehi dengan cara melihat. Jadi penglihatan juga adalah alat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Manusia ini akan menambahkan keyakinannya, menambahkan keyakinan kepada ilmu yang dia pelajari apabila dia dapat melihat apa yang dia belajar. Kan? Firaun kufur gitu gini. Pergi ke muzium, tengok, betul lah dia punya mayat dia tu disemadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kal diawet jadi mulia, kan, boleh tengok sampai hari ni. Betul. Jadi yang menambah keyakinan itu contoh. Jadi penglihatan itu banyak dan
ada yang berbeza-beza. Jadi kita boleh memilih untuk melihat apa yang ingin kita lihat, dan kita mesti menundukkan pandangan kita daripada perkara yang kita tidak sepatutnya tengok. Jadi itu dalam ayat ni Allah cerita pasal telinga, pasal pendengaran, kemudian penglihatan. Kemudian dilanjutkan pula dalam tentang hati. Ya, manakala hati ia sebenarnya adalah alat untuk memproses segala maklumat yang didengar dan segala maklumat yang dilihat. Itu dia. Ya. Dia turut-turut. Maksudnya mata dan tengok, telinga yang dengar ni ada wasilah untuk memasukkan sesuatu dalam ke dalam hati. Sebab itu berhati-hati bila kita nak bercakap, berhati-hati untuk kita tengok, kerana itu akan masuk ke dalam hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan al-afidah. Al-afidah ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia dipanggil kata banyak, ya, kata jamak, maknanya banyak. Maksudnya hati. Kan? Berbanding dia punya mufradnya ataupun kata singularnya ialah fuad. Jadi ia sebenarnya ia bukan hanya bermaksud hati sahaja. Kerana kalau Allah nak gunakan maksud hati, dah tentu Allah letak perkataan qalbun. Perkataan qalbun tu makna hati. Jadi fuad di sini bermaksud hati yang hidup. Hati yang beremosi. Hati yang hidup, hati yang bekerja, dan hati yang mempunyai hati yang hidup. Hati yang bukan hati yang mati, hati yang hidup. Kerana apa? Daripada hati yang sebeginilah manusia akan mampu menghasilkan keputusan, mengeluarkan keputusan, membuat tindakan, membuat benda-benda yang betul, benda-benda yang baik daripada fuad ini ataupun al-afidah ini, hati yang hidup. Jadi penciptaan manusia secara ringkasnya dalam ayat ini adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kejadian manusia ini, inilah sebagai bukti bahawasanya Allah Taala sahajalah yang berhak disembah. Dan mengajak Allah Ta'ala dalam ayat ini, mengajak hamba-hambanya untuk bersyukur serta mengesakannya dalam ibadah, ya. Dan sesungguhnya tujuan penciptaan manusia ini sebenar-benarnya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam penutup ayat ini, qalilan ma tashkurun, penutup ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, amat sedikit kamu daripada kalangan kamu ini orang yang bersyukur. Maknanya Allah nak kata dalam ramai-ramai jumlah manusia ni, sikit sangat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa maksud segala kurniaan yang telah Allah berikan kepada manusia, yang banyak nikmat dari kita ni, tapi sedikit saja yang manusia gunakan dalam ketaatan. Kenapa dikaitkan dengan ketaatan? Kerana dengan nikmat-nikmat tadi, Allah nak kita buat benda baik. Allah nak kita buat ketaatan, Allah nak kita buat kebajikan. Tapi sikit sangat yang dibuat dengan nikmat-nikmat tadi. Jadi yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi segala larangan Allah tu sangat sedikit. Yang lain dibuat benda-benda yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan melanggar segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit sangatlah dalam ayat ni Allah ingatkan kita dengan nikmat yang Allah bagi. Kita kena hati-hati supaya kita menandakan, menjadi tanda kepada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita memperbanyakkan ibadah ataupun memperbanyakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadi tanda kepada syukur manusia terhadap nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkas, ya, cara pengajaran yang kita dapat ambil ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Khaliq, yang maha menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Jadi kita kena renungi, kita kena hargai segala kejadian yang ada pada anggota tubuh badan kita ini, yang mana Allah cipta dengan penuh kesempurnaan, ya, supaya kita lebih mengenali dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh-sungguh untuk kita menjaga segala anggota kita supaya apa? Kita dapat menjaga ibadah kita, dapat menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pendengaran adalah satu nikmat deria yang paling berharga yang kita gunakan dalam kehidupan kita ini. Kita nak berkomunikasi, kita nak bercakap, jadi kita gunakanlah nikmat pendengaran itu untuk mendengar perkara-perkara yang baik, seperti mendengar ayat suci Al-Quran, zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Jadi jangan sesekali kita
melazimi. Maksudnya jangan kita membiasakan diri kita untuk mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Ya, saya sebut perkara yang melalaikan tu umum. Ya, kerana banyak orang buat benda-benda yang melalaikan, tapi jangan dilazimi. Saya pun melalaikan, ada juga benda yang melalaikan, tapi jangan kita lazimi perkara yang melalaikan itu. Kerana apa? Kesan dia, ia akan melemahkan jiwa. Ya, kerana ia akan membentuk jiwa yang lemah dan seterusnya. Bila kita terbiasa dalam keadaan itu dan kita lazimi keadaan jiwa yang lemah itu, maka ia akan merosakkan pemikiran kita. Jadi jiwa kita harus dibentuk untuk menjadi kuat. Ya, tambah-tambah anak-anak muda. Ya, jangan dibiarkan mereka dalam kelalaian. Ya, jangan biar mereka lalai daripada kewajipan dan sebagainya sehingga jiwa mereka menjadi lemah. Bila jiwa mereka menjadi lemah, bagaimana mereka nak mendepani dan menangani cabaran masa kini yang cukup mencabar dengan ideologi yang bercanggah dengan akidah Islam. Jadi jiwa yang lemah, apa kesan dia? Dia akan mudah terpedaya dan terpengaruh dengan apa yang tidak sepatutnya dia ikut, yang tidak sepatutnya dia buat. Yang ketiga, kita kena guna penglihatan yang Allah kurniakan kepada kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang kita lihat akan terakam. Maknanya apa yang kita tengok, image yang kita tatap, image itu akan terakam dalam minda kita secara kita tidak sedar. Jadi kita mestilah jadikan setiap pandangan kita itu melihat perkara yang membuatkan kita ingat, tafakur, ingat, tengok, terus kita tazakur mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, begitu juga dengan pandangan tadi, bila kita memandang kebenaran, bila kita memandang kebenaran, benda yang baik, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberi petunjuk agar kita ini tidak memandang kepada kebatilan, benda-benda yang kesesatan, tambah-tambah di akhir zaman ini. Jadi kerana apa? Kerana kadang-kadang apa yang kita lihat belum tentu adalah perkara yang benar. Jadi kita hendaklah sentiasa menjaga pandangan kita. Yang keempat, hati. Ya, hati kita adalah raja dalam tubuh ini. Ya, raja. Mana rakyatnya? Anggota, tangan, kaki, mata, telinga, perut, kemaluan. Itu semua adalah rakyat-rakyatnya. Jadi sekiranya hati itu baik, maka baiklah, ataupun raja itu baik, maka rakyat yang lain semuanya akan baik. Jika hati itu bersih, sentiasa berfikir yang baik-baik, insya-Allah perkara-perkara yang baik juga akan dilakukan oleh anggota ataupun rakyat yang lain. Begitulah sebaliknya, sekiranya hati itu kotor, ada masalah, maka itulah yang akan menyebabkan tindakan-tindakan kita itu tindakan yang bermasalah dan akhirnya akan menyebabkan kita terjebak dalam dosa. Jadi untuk kita membersihkan hati kita, hendaklah kita sentiasa melakukan istighfar, menyucikan hati kita daripada kekotoran yang mana adalah akibat daripada dosa kita sendiri, bukan daripada dosa orang lain. Jadi hati kita kotor kerana kita sendiri. Jadi istighfarlah. Jadi hati yang bersih akan mendorong kita untuk membuat kebenaran, memilih kebenaran dan membuat keputusan yang baik. Jadi kita hendaklah didik hati kita. Sebab itu adalah tempat yang Allah nak tengok yang paling utama dalam diri kita. Untuk sentiasa kita ni menjadi didik diri kita, hati kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita bersyukur, Allah akan gandakan. Kan dalam Quran tu kita selalu hafal ayat ni, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Maksudnya Allah akan gandakan segala nikmat dan kurniaannya sekiranya kita bersyukur. Jadi rasa syukur itu dirasakan dalam hati, kemudian dilafazkan dengan lidah dan dibuktikan dengan pelaksanaan melalui anggota tubuh badan. Jadi syukur bukan sekadar menyebut Alhamdulillah, lepas tu tak buat apa. Tak. Kita dalam hati kita timbulkan perasaan syukur, di lidah kita lafazkan syukur, dan pada anggota tubuh badan kita melaksanakan segala perbuatan kebajikan, ketaatan, kebaikan yang menjadi bukti kepada kesyukuran terhadap nikmat tadi. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu dalam keadaan yang tergesa-gesa untuk menghabiskan perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan adalah sebaris kata yang baik yang dapat kita kongsikan pada malam ini, yang dapat kita fikir dan kita renungkan untuk kita tadabbur dan hayati bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kembali kepada saudari moderator.
Baik, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pendek tetapi sungguh mantap dan penuh pengisian. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengambil ibrah daripada apa yang saya kongsikan, tadabbur daripada ayat 23 surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan sambung di kesempatan dan rezeki yang lain. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Baik, terima kasih kepada seluruh jemaah kita yang terus kekal bersama kita sehingga sekarang. InsyaAllah kita bertemu lagi di subuh pagi esok. InsyaAllah. Baik, saya bagi pihak Kelab Spark mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara dalam mengendalikan program malam ini. Sesungguhnya yang baik dan yang sempurna hanyalah milik Allah. Yang kurang yang lemah dari kedaifan saya sendiri. Saya serahkan semula kepada Ustaz untuk kita tangguhkan majlis. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kita. Jumpa lagi. Baik, jumpa lagi Sama-sama. insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ika.